standby 10 second. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Sorry. IKIM Inspirasi Furia Islami, suara kemanusiaan yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Lut dan Pian. Dan hari ini, ataupun sekarang ini, kita dah masuk ke suara kemanusiaan IRM ataupun Islamic Relief Malaysia bertajuk Rezeki Kurban. Bersama Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Islamic Relief Malaysia yang berbahagia Tuan Haji Zarul Syafuddin bersama kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Selamat Hari Raya. Nak gaya maaf saya batin. Maaf saya batin. Kita ucapkan selamat Hari Raya juga untuk seluruh keluarga besar Islamic Relief Malaysia. Dan nampaknya hari ni Tok Abah kita, CEO Islamic Relief Malaysia dengan ada pakai muffler. Itulah dia. Apa agaknya signifikan? Pakai muffler nak mengingatkan tentang Gaza. 15 Mei hari Nakbah, hari malapetaka kepada penduduk Palestin yang diusir keluar daripada tanah mereka sendiri. Jangan lupa. Terima kasih untuk ingatan tersebut juga. InsyaAllah kita sentiasa ingat apa Palestin itu sentiasa di hati kita. Terima kasih Brother Zairul. Dan jom kita nak kongsikan hari ini ada pula kempen ataupun tajuk Rezeki Korban yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Mungkin ada perkembangan terkini yang nak dikongsikan awal ni Brother Zairul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya maaf saya batin. Terima kasih kepada kedua-dua DJ yang sentiasa handsome dan segak keluar daripada Madrasah Ramadan lagi hebat, lagi bercahaya. Mudah-mudahan insya-Allah mendapat kalungan la'allakum tattaqun, ijazah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keluar sebagai mereka yang terpilih di kalangan orang-orang yang bertakwa. Baik, saya ingin mulakan dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Insya-Allah semoga Allah menerima semua amalan-amalan yang telah kita lakukan dan minal aizin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita ini termasuk kepada orang-orang yang kembali kepada fitrah, walaupun ramai rakyat Malaysia yang terkejut tiba-tiba. Alhamdulillah mendapat pengumuman hari raya pada malam itu ya. Itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ya. Betul. Dan kullu am wa antum bikhair. Sungguhnya semoga kita sentiasa berada dalam kebaikan, dan itulah antara sebab untuk 13 tahun yang sebelum ini Islamic Relief Malaysia tidak jemu-jemu untuk membawakan suara kemanusiaan. Mudah-mudahan kita ini tergolong di dalam mereka yang kullu am wa antum bikhair, yang insya-Allah semoga kita sentiasa berada di dalam kebaikan. Dan walaupun kita ni orang macam saya ni ada banyak dosa dan kekurangan, tapi terus menerus jangan jemu-jemu untuk membuat benda yang baik ya, sampailah insya-Allah kita dibersihkan ataupun Allah Taala menerima kan, mudah-mudahan insya-Allah tentang kita punya ni. Baik, saya ingin mengambil kesempatan ini dulu benda-benda terkini, antaranya saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua penderma, semua sukarelawan, semua one lah. Bukan sahaja DJ Pen dan juga DJ Wan, yang sebenarnya hasil daripada rezeki Ramadan kita pada tahun 2022. Alhamdulillah kita sudah pun kita dapat mencapai rekod paling tinggi 60 juta ringgit daripada keluarga Islamic Relief secara global, membantu lebih daripada 1.6 juta orang untuk mereka berbuka puasa dan bersahur, mengedarkan lebih daripada 290,000 pack makanan asasi untuk satu keluarga yang ada 5 ahli untuk sepanjang sebulan makanan ya. Ini tidak termasuk edaran yang kita lakukan di dalam negara sendiri di 72 buah lokasi, Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia, membantu lebih daripada 32,000 orang ahli keluarga alhamdulillah di dalam negara sendiri. Syukur alhamdulillah, dan mudah-mudahan saya harap sahabat-sahabat, ibu-ibu dan ayah-ayah tidak jemu-jemu untuk bersama dengan kami di dalam usaha kita untuk menjadi jiran dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi daripada hati dan juga jiwa kami warga Islamic Relief. Wallahu a'lam. Tahniah jugalah pada seluruh keluarga besar Islamic Relief Malaysia yang sentiasa giat menyampaikan semangat-semangat yang disampaikan oleh rakyat Malaysia dan juga sampai kepada para penerima manfaat. Tambah-tambah lagi nak kejar keberkatan bulan Ramadan baru-baru ni kan. Betul. Dan itu rezeki Ramadan. Sekarang ni kita pasal rezeki kurban pula. Ada perkara yang lebih menarik yang nak dikongsikan tu. Silakan.
Ya, terima kasih banyak. Mengambil iktibar kalau dari sudut kemanusiaan ataupun dari sudut kesukarelawanan, apakah dia antara ibrah ataupun lesson learn dengan izin yang kita dapat daripada Madrasah Ramadan itu, selain daripada insya-Allah menjadi termasuk dalam golongan orang yang bertakwa, kita kena ingat bahawa mudah-mudahan lapar dan dahaga kita itu akan menjadikan kita orang yang sentiasa cakna ada ilmu dan cakna terus terhadap mereka yang memerlukan. Kemudian kita kena ingat juga bahawa kita ni bukan menjadi hamba kepada bulan Ramadan, bukan Ramadani. Tetapi maknanya kita bukan menjadi hamba kepada bulan Ramadan, maknanya pulun ya dalam bulan Ramadan, tetapi lepas pada itu kita macam ambil sambil lewa, tidak ya. Tapi bulan Ramadan itu menjadi dynamo ataupun kata orang tu reset balik, memberikan kekuatan untuk kita terus bergerak untuk 11 bulan yang akan datang. Amin insya-Allah. Istiqamah dengan puasa 6, puasa Isnin Khamis, ya, meneruskan tilawah Quran kita dan yang sewaktu dengannya. Jadi sehubungan daripada itu, momentum seperti biasa yang kita buat dari tahun ke tahun 1986 ialah untuk membuka kepada rakyat Malaysia pada tahun ini insya-Allah di dalam ibadah korban. Kita nak masuk dah bulan-bulan haji lepas ni ya, sekejap je kan. Zulkaidah dan Zulhijjah, sekejap saja. Jadi apa dia, jadi izinkan saya untuk melancarkan hari ini. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita lancarlah. Begitulah. Alhamdulillah. Ya. Allahu Akbar, amin. Dengan doa dan sokongan daripada semua. Ya, ini ibadah korban pada tahun ini yang kita namakan dia sebagai rezeki korban. Berasaskan kepada pengalaman kita lebih daripada 3 dekad Islamic Relief menguruskan ibadah korban bagi semua peserta. Pada tahun ini insya-Allah di Malaysia kita akan membuka peluang kepada 1134 peserta ataupun kita membuka ruang ataupun kota kepada 1134 bahagian korban di 31 buah negara. 31 buah negara termasuk dalam Malaysia juga. Jadi bila bermulanya tu kita punya kempen dia bermula pada hari ini insya-Allah 9 Mei 2022 dan insya-Allah akan kita teruskan sehingga 1 Julai 2022, lebih kurang beberapa hari sebelum kita menyambut Aidil Adha insya-Allah. Dan kita mengharapkan pada tahun ini dengan ibadah korban yang peserta masuk, kita akan dapat memberikan makanan daging yang sebenarnya ada yang kita bantu ni hanya mendapat daging setahun sekali dan sebagainya kan. Antara 2 hingga 4 kilo daging yang berkualiti insya-Allah untuk dimakan oleh sebuah keluarga selama seminggu. Barang diingat juga yang saya sebut ini adalah peluang yang Islamic Relief Malaysia buka kepada peserta-peserta ibadah korban kami di dalam negara. Adapun secara global kita tahu bahawa Islamic Relief ni kita sudah pun lebih daripada 38 tahun kita melakukan kerja kemanusiaan, bukan ibadah korban saja tapi berbagai jenis projek kan. Tahun ini sahaja seluruh dunia kita mensasarkan untuk cuba mendapatkan peserta untuk mengedarkan 180,000 bahagian. Lebih daripada 180,000 bahagian. Nilai dia sebenarnya sangat banyaklah, lebih kurang 75 juta ringgit. Itu global, itu maknanya pasaran global kita dengan kenaikan harga daging dan sebagainya untuk membantu lebih daripada 3.1 juta orang ya. Kita bantuan kita semua main juta sahaja dan asas pemilihan negara-negara ni. Yang ini penting untuk saya beritahu bahawa asas pemilihan negara ini kan kenapa negara tu kenapa tak negara lain? Satunya ialah kita pilih negara yang mempunyai faktor ekonomi yang mana kebanyakan penduduk mereka tu hidup di bawah tahap kemiskinan. Kalau di Malaysia ni ada yang above, ada yang di bawah dan sebagainya. Ini rata-rata. Dan yang keduanya ialah negara yang berhadapan sentiasa dengan krisis kemanusiaan, sama ada natural disaster dengan izin ataupun man-made disaster, dan akhir sekali ialah majoriti penduduk di negara tersebut yang menghadapi isu gizi makanan, malnutrisi ataupun nutrition yang tidak cukup. Jangan katakan daging. Nak tahu besok ada makanan ataupun tidak, belum tahu lagi. Jadi kita kena faham ya. Kalau konteks di Malaysia mungkin kita ada pilihan, boleh je beli daging. Tapi negara-negara ini
ialah itu. Itu adalah background asas pemilihan negara. Saya berhenti di situ dulu mungkin. InsyaAllah. Ya. Nanti kita sambung lebih lanjut lah tentang kriteria bagaimana sahabat-sahabat kita boleh menyumbang. Adakah ada package-package yang dah ditetapkan untuk rezeki korban yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Kita nantikan kejap lagi. Betul, termasuklah penerima manfaat daging kurban, pemilihan haiwan sembelihan dan macam-macam lagi lah. Selepas pengalaman Brother Zairul silakan menyantuni para penerima manfaat. Kita berehat kejap Brother Zairul dan sahabat sekalian. Jangan ke mana-mana, terus dengar Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Informa Islami. Sempena Hari Raya, IKIM mengadakan jualan istimewa buku-buku IKIM dengan potongan harga sehingga 50%. Bermula 1 Mei sehingga 10 Mei 2022. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jaya Niaga atau hubungi 011-276-5400. Kunjungi segera sementara promosi masih ada. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi. Ada lagi pertandingan? Apa dia? Pertandingan ni ada lagi ya? Ada. Kena habis lah. Baru berapa bulan kan? Sampai hujung bulan Mei kan? Oh, jangan. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan. Cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sabati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Warna Pagi. Okey. IKIM. Inspirasi Informa Islami. IKIM Inspirasi Informa Islami, fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Masih lagi bersama dengan Brother Zairul, CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia, bercakap pasal rezeki kurban pada hari ini. Tadi dah potong reben lah kiranya ya. Melancarkan kempen rezeki korban untuk tahun ini. Tadi pun beberapa kriteria dah disebutkan. Mungkin ada perkongsian lanjut yang Bro Zairul nak sambung. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi ya, kita bukan main pergi-pergi tangkap kambing, tangkap lembu, tangkap biri-biri, tangkap seladang macam tu ya. Bila saya kata lebih daripada 3 dekad punya pengalaman di lebih daripada 45 buah negara, dan ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Saya ulang, ini adalah ibadah korban. Jadi sangat lagi kita kena jaga. So, saya nak sebut, satunya asas pemilihan penerima manfaat ni, kita ada 19 kriteria tau. Punyalah ramainya orang miskin. Ya, kita kena faham ya, background tadi tu adalah latar belakang ni adalah negara-negara yang sangat susah. Yang bagi mereka daging ni adalah hampir mustahil untuk dapat. Bagi kita ada pilihan di sini. Ya, jadi bagi mereka sangat susah. Kalau nama mereka naik pada tahun itu, kalau boleh 40 hari buat kenduri ke apa, begitu sekali untuk dapat daging 2 hingga 4 kilo. Jadi daripada 19 kriteria asas pemilihan keluarga yang akan menerima ni, antaranya lah, sebab tak ada masa nak sebut semua, antaranya ialah keluarga yang dijaga oleh, kita panggil woman headed, oleh sama ada warga emas ataupun ibu yang jaga, ayah mungkin dah meninggal dan sebagainya. Kemudian kita melihat juga dari segi mungkin gaji harian mereka, ya, bukan gaji bulanan. Tuan-tuan di IKIM mungkin dapat ujung bulan dapat gaji, insyaAllah kan? Ataupun commission whatever. Ini belum tahu. Kemudian kita tengok juga dari segi kehilangan pekerjaan mereka semasa COVID, dan juga kita melihat dari segi berapa jauh mereka tu berada di bawah paras kemiskinan. Ini memang kata orang tu miskin banget, fakir banget, kalau saya boleh gunakanlah istilah itu, ya. Jadi termasuk juga sama ada dia ada OKU, ada warga emas ataupun mereka pelarian dan sebagainya. Ini kriteria yang kita letakkan. Kemudian untuk tahun ini, saya nak bagi faham juga bahawa nature ataupun budaya ibadah korban ataupun rezeki korban ini, ya, saya sebut di sini bahawa dia bermula bukan setakat tangkap tangkap binatang waktu itu juga. Dia perancangan dia bermula sudah lebih awal.
tempat yang kita nak buat penyembelihan dan edaran itu mestilah yang bersih, yang selamat, yang tidak diganggu dan sebagainya. Ingat ya, kami melakukan ibadah korban bukan negara yang stabil. Ia berada di negara-negara krisis. Okey, itu kita kena faham tu. Sebab kadang-kadang ramai juga peserta yang kita tidak boleh nak menghalang. Mungkin saudara-saudari ibu ayah membandingkan kita dengan NGO-NGO yang lain. Tak apa, itu hak masing-masing ya. Kenapa Islamic Relief tak bagi video, kenapa tak bagi cert, kita nak tunjuk darah tu jatuh ke ni apa semua, minta maaf. Kita, sebab kita ada SOP sangat ketat yang kita kena jaga. Malahan pekerja-pekerja dan sukarelawan kami pun ada juga yang sebenarnya kemungkinan boleh terkorban di dalam kerja-kerja seperti ini sebab keadaan sangat tidak stabil. Mereka juga terpaksa menjaga keselamatan mereka dan juga keselamatan peserta itu sendiri. Ya. Jadi kaedah pengagihan daging itu ialah fresh meat dengan izin. Maknanya daging yang segar ataupun daging yang telah dibekukan. Jadi bagi tempat-tempat yang kampung-kampung yang agak jauh, cara kita akan buat ialah kita akan pastikan bahawa kita akan menyewa lori-lori sejuk beku ya yang boleh memastikan kualiti daging itu terjaga supaya amanah itu dapat kita berikan dengan sebaik mungkin kepada penerima manfaat tersebut. Jadi kan kita menceritakan tentang tender terbuka, tentang kita nak supply ataupun pembekal yang terbaik. Of course sepanjang perjalanan itu ulama-ulama di negara tempatan akan memantau kan. Kan kita tahu kan sifat-sifat binatang korban ni macam mana, mesti yang sihat dan sebagainya kan. Sangat penting. Lepas tu cara tender terbuka untuk memastikan kita akan mendapat daging yang terbaik, value for money ya, dengan harga ibadah yang berpatutan tetapi kita memberikan yang terbaik kepada orang yang kita nak tolong. Kemudian proses penyembelihan, lepas tu pembersihan, kemudian edaran ya. Jadi itu dia punya nature. Adapun sedikit tentang bahagian korban, banyak juga orang tanya benda ni. Jadi kita buat siaran ulangan sikitlah ya. Bahawa bila kita, sebab kami ada pelbagai jenis binatang, contohnya di Sudan kita guna bull. Bull itu yang seladang yang besar tu, mereka tak ada kerbau. Tapi di beberapa negara Afrika yang lain kita menggunakan cow, lembu. Yang kita biasa tengok di sini biri-biri lah kan. Itulah kedua-dua DJ biasa tak agaknya menyembelih biri-biri. Takut tak tengok darah? Okey, tak apa. Bukan tak boleh jawab ya. Jadi saya nak sebut satu ekor biri-biri, satu ekor kambing itu bermakna itu satu bahagian korban. Jadi package kami tu dia merujuk harga kepada bahagian korban tersebut. Okey. Kemudian ada pun sekiranya dia melibatkan yang kaki empat tu, sama ada lembu ataupun bull ataupun unta, jangan lupa unta ataupun kerbau buffalo, itu melambangkan satu ekor tu adalah 7 bahagian korban. Jadi kan yang saya sebut tadi ialah kita membuka ruang pada tahun ini kepada 1134 bahagian korban. Kepada tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah jom bersegera insya-Allah. Dan saya nak sebut sikit lagi sebenarnya tentang dalam seminit dua ini tentang pentingnya kita menjaga SOP kita. Sebenarnya macam saya kata, kita bukan kerja main tangkap-tangkap macam tu ikut suka nak buat. Perancangan itu dia berlaku sangat teliti dan lebih awal oleh pejabat-pejabat lapangan kami ya. Ada 6 bentuk SOP ataupun piawai yang kita kena jaga sebab kita melihat aspek ibadah korban ini daripada dengan izin food security intervention. Memberikan bekalan makanan yang selamat bagi orang-orang yang tak ada makanan. Bukannya ada pilihan nak buat sup ataupun tidak. Okey? Pendekatan. Jadi apabila ada pendekatan itu, satunya kita kena lihat tentang kesesuaian dan bagaimana penerimaan masyarakat setempat terhadap daging tersebut. Sebab kita kena menjaga maruah mereka dan ini adalah juga amanah. Yang keduanya kita melihat dari segi kualiti daging tersebut dan juga keselamatan. Saya sebut tadi sekiranya yang daging fresh, edar secepat mungkin. Ingat ya, kita dalam zon banjir, dalam zon perang dan sebagainya. Tapi bagi edaran yang agak jauh sikit, itu yang kita kena terpaksa menyediakan kita panggil kenderaan yang sejuk beku, yang ada fridge tu untuk kita bawa supaya memberikan yang terbaik. Yang ketiga, kita jangan lupa, yang ini dengan izin supply chain management ataupun pengurusan rantaian bekalan ya. Kita kena buat secara profesional dan terbuka. Yang ini tender kena terbuka. Kemudian kita kena pastikan kalau boleh bekalan binatang itu dibeli dan kita menyemarakkan
penternak-penternak tempatan. Jangan kita buat di Mali, kita beli daripada Sudan ke apa, habislah kan. Kita tak boleh bantu orang tempatan. Kemudian kan, kita nak sebut juga dari segi kontrak dengan pembekal, kita dah sign jauh lebih awal. Nanti takut kelang kabut. Kemudian kita nak memastikan bahawa apabila kita award ataupun apabila kita memberikan tender itu kepada mereka, bukan sahaja menguruskan, tapi mereka juga diminta untuk memastikan penghantaran itu selamat dan yang terbaik. Kemudian yang keempat ialah sasaran dan juga edaran. Sebagaimana yang saya sebut tadi, pemilihan tempat untuk kita sembelih dan untuk kita edar tu mestilah dalam keadaan jurang ruang yang tidak berapa jauh dan dalam keadaan yang agak selamat, supaya pengedaran tu boleh dilakukan dalam keadaan masa yang terbaik. Yang dua lagi ialah the do no harm punya konsep. Ya, ini apa yang kita buat pun kita kena pastikan dia tidak membawa impak ataupun fitnah kepada masyarakat setempat. Kan, kita kena mengambil kira sensitiviti masyarakat, politik, agama ataupun kesesuaian di situ. Dan last sekali, kadang-kadang orang lupa benda ni. Di Malaysia pun orang lupa, minta maaf ya. Kesan alam sekitar. Ini pun dalam SOP kita. Kesan alam sekitar, sebab bila kita sembelih banyak-banyak, ke mana kita buang tu? Puat-puat, macam mana kita uruskan untuk menanam tulang itu? Takkan campak macam tu saja kan? Dan contohnya kita punya proses pembungkusan kita itu, kita akan, pejabat lapangan akan menggunakan biodegradable punya plastik, bukannya one off punya plastik untuk menjaga pencemaran. So itulah lebih kurang. Dan akhir sekali package kita. Orang tanya berapa sebenarnya ni? Berapa? Dari serendah RM350 bagi negara-negara seperti Niger, Malawi dan Mali, sehinggalah setinggi-tinggi RM1,800 satu bahagian korban satu bahagian korban, seperti di Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine, Tunisia, ya, RM1,800. Ini sebagai satu dorongan kepada saya dan juga kepada kita semua. Ingat, tim saya pernah berkongsi pada satu ketika bagaimana seorang pembantu rumah warga Indonesia yang mengikuti Radio IKIM ini panggil staf kita untuk datang ke rumah, dia kata dia nak masuk ibadah kurban. So kita pun pergi, rupanya gaji yang sikit itu dia simpan sebulan untuk cukup RM350. Dan kalau dia boleh buat, siapalah kita kan. So pastikanlah kali ni sekurang-kurangnya satu bahagian daripada kedua-dua DJ, insya-Allah dua bahagian dah. Saya yakin DJ Pian dengan Saljana semua dia akan ni untuk Palestin RM1,800. Amin, doakan. Betul juga. Berada kadang-kadang kita tanya juga diri kita, asyik 3,5 je bahagian kita. Cubalah upgrade sikit Betul. Jadi kita ada 6 karakter, 6 klasifikasi ya. 300,500, 600,500, 900, 1,200, 1,800 dan juga kita buka juga kepada sedekah korban. Minimum RM10 lah. Kalau bagi siapa yang tak mampu tu, itu sekurang-kurangnya kita buka juga ruang sebagai jembatan untuk mempermudah carakan supaya momentum kerja kebaikan itu diteruskan. Jadi dengan itu kami tak pernah tidur, Islamic Relief tak pernah tidur. Kita touch and stay, bukan touch and go. Jadi jangan lupa yang selebih itu, saya tahu masa tak mengizinkan. Jangan lupa dana wakaf, sistem air kita, My Sedekah kita jalan juga, bantuan kecemasan lokal jalan, auto debit dan potongan angkasa jalan, platform dalam talian kita di Launch Good, Shopee, e-wallet, Touch and Go, ya, Lazada jalan juga. Dan jangan lupa ikuti social media kita tu yang duk lalu dekat bawah tu kan, YouTube, FB dan sebagainya. Dan pusat WhatsApp kita lah kalau tak ada apa-apa, yang jalan kat bawah tu 019-637-9788. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan insya-Allah atas asbab ibadah kurban kita, kalau tak boleh banyak, satu bahagian insya-Allah tahun ini, dia akan menjadi asbab insya-Allah kita bertemu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sekali lagi terima kasih banyak ibu-ibu dan ayah-ayah, kedua-dua DJ yang hebat, dan kepada semua pengurusan IKIM dan Radio IKIM insya-Allah. Terima kasih banyak. Kami pun kami akan panjang-panjangkan kepada ramai lagi supaya sampaikan kepada yang lain. Sampaikan. Dan jangan lupa ini kita sudah lebih daripada 25 tahun berada di bumi Palestin. Tak pernah keluar ya. Jangan lupa ini. Baik. Terima kasih Brother Zairul. Assalamualaikum. Hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia suara kemanusiaan yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia hari ini, bercerita tentang rezeki korban. Jangan lupa ikuti kempen dan dapatkan maklumat lanjut di media sosial Islamic Relief Malaysia. Ya, kami mohon undur diri untuk hari ini, okey, untuk edisi hari Isnin, dan jumpa lagi esok dengan pelbagai lagi perkongsian yang menarik insya-Allah.
Dan lepas ni Mazlina Ismail, Haji Mazlina akan temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan kita jumpa esok pula untuk Warna Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.